Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sorry, ini suara ni lepas melalak menjerit 3 hari, baru lepas IMKK Intensif Magnet Kekayaan dan Kejayaan program di Menara PJRM Ceras. Alhamdulillah, bersama lebih 3,500 orang peserta yang hadir, Alhamdulillah. Dan semalam recovery dan hari ni masih lagi recovery, tapi macam tak sabar pula nak share something pagi ni. So, boleh dengar kan suara? Walaupun macam Ramli Sarip sikit-sikit. Okay. Pagi ni saya nak bercakap tentang, atau nak berkongsi tentang bagaimana kita nak magnetize ataupun dengan izin Allah kita nak menarik ataupun mendekatkan impian kita atau apa saja yang kita nak capai, insyaAllah. Dan sebelum saya bagi, saya ada 5 benda yang saya nak kongsikan pagi ni. Ada 5 benda, 5 perkara yang berkaitan dengan bagaimana nak menarik atau mendapatkan atau mendekati apa benda matlamat yang kita nak capai. So sebelum tu, tahniah pada siapa yang dah attend baru-baru ni IMKK, baru habis. Saya minta dan saya doakan semoga ada semua konsisten, atau sesiapa saja yang pernah attend IMKK, saya doakan anda konsisten, dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk fokus dan capai setiap satu impian anda, insya-Allah, untuk kejayaan dunia dan kejayaan akhirat. Ada satu perkara tentang rezeki yang saya suka kongsikan pagi ni. Saya membaca sekejap review buku Ustaz Ashraf, guru Al-Quran saya dan juga salah seorang peserta program saya. Sebelum ni dia platinum. Dia menulis buku tentang umrah ke langit, umrah ke laut. Satu hadis yang saya terbaca dalam tu menarik. So saya pernah sebut benda ni, di mana saya pernah baca tentang rezeki seseorang tu akan sentiasa Allah bagi atau ada. Walaupun sebutir nasi sekalipun, insyaAllah ada nama kita, akan ada nama kita, insyaAllah. Rezeki kita pasti akan ada. Pasti, ni adalah, saya baca kisah tu, tapi hadis tu tadi menguatkan, rezeki kita pasti akan ada. Sehinggalah, dia kata, sehinggalah pada saat yang kalau kita dah nak mati, yang mana malaikat maut ni dia pergi tengok seluruh Masyriq ke Maghrib, Mekah, Madinah, utara, selatan, timur, barat. Dia tengok dekat dalam dunia ni, dah tak ada lagi nama rezeki kita tu. Dah tak ada. Dah tak ada lagi yang kata rezeki tu Azizan punya. Dah tak ada walau sebutir nasi. Maka sampailah saat kita akan kembali ke rahmatullah. So hadis yang saya baca tu adalah berkaitan dengan tu tadi. Dia kata tentang Allah telah menjanjikan rezeki pada setiap orang. Nanti kena cari balik lah, saya tak ingat hadis dia. Tapi summary dia adalah Allah telah menjanjikan rezeki pada setiap orang, sehinggalah sampai pada saat nyawanya akan ditarik. Jam. Okay. So 5 benda yang saya nak kongsikan pagi ni adalah tentang magnet. Magnet. Saya selalu menyebut tentang magnet kekayaan, kejayaan. Siapa dalam MKK dia tahulah maksud kekayaan dan kejayaan bagi saya adalah apa. Ramai orang ingat kekayaan hanyalah kekayaan wang. Kekayaan wang hanyalah salah satu je daripada perkara yang bagus kalau kita ada. Dan bagus kalau kita gunakan untuk manfaat orang selain daripada untuk keluarga kita, tapi kita boleh gunakan untuk zakat dan juga sedekah. So pagi ni saya nak cakap tentang magnet ni. Yang pertama adalah M. Okay, M, magnet tu dia adalah akronim kepada M. M ni adalah maksud dia adalah matlamat. Saya dapati 80% kejayaan lebih mudah dalam apa saja bidang, dunia, akhirat, apa saja industri, apa saja pekerjaan, apa saja kerjaya bisnes yang kita buat, atau anak-anak kita, perlu ada matlamat. Kita mesti duduk dengan anak kita dan set matlamat. Dan kita sendiri mesti ada matlamat. So matlamat ni sangat penting, sangat-sangat penting. Sebab dia menentukan ke mana hala tuju hidup kita ni. Saya tahu ada orang kata hala tuju kita akhirat. Itu definite semua orang, insyaAllah hala tuju kita adalah sampai masa kita akan dipanggil, dan akhirat lah tempat yang kekal abadi. Tapi dalam dunia ni Allah bagi kita hidup sebab dia nak lihat siapa yang terbaik. Jadi formula based on apa yang saya experience adalah ramai orang tidak ada matlamat. Pergi kerja tak ada matlamat, pergi bisnes tak ada matlamat yang jelas dan besar. Okay, itu nombor 1. Dan matlamat yang kita nak adalah result ataupun design
kita design apakah result yang kita nak capai, hasil, the end of mind tu. For example, katalah kita kata kita pergi kerja, tempoh kita boleh bekerja tuan-tuan dan puan, lebih-lebih pun kalau kita pandai pula, memang kita pandai pun, kalau kita insyaAllah, kalau kita draw atau kalau kita lukiskan, boleh saya share sikit? Okay, kalau kita lukiskan dekat sini perjalanan hidup kita ni, katalah dengan izin Allah, kita ambil standard manusia, katalah umur 70 tahun. Kalau kita ambil pecahan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ini 10, 20, 30, 40, 50, 60. Dan kalau ikut kebiasaan, katalah orang tu hidup sampai 70, 80, 90. Point dia adalah kita boleh dipanggil anytime. Itu bukan, itu tak payah cakap. Itu hak Allah SWT. Tapi yang nak ceritanya adalah, katalah umur saya macam saya 42, 42. Kalau ikut logik akal, tapi kita faham kuasa Allah, hanya berapa tahun je lagi balance yang kita ada. So masa tu sangat singkat. Jadi kita mesti tahu apakah matlamat yang kita nak capai seandainya kita hidup hari ini, tempoh kita dah tamat, apa yang kita nak capai. Dan kalau kita kata dengan izin Allah hidup panjang umur, apa yang kita nak capai, kita boleh design. Kita mesti design. Saya selalu sebut benda ni dan dia sangat penting. Dia sangat penting dan berulang kali saya sebut sebab perkara ni telah banyak merubah hidup saya, alhamdulillah, dan banyak hidup ramai orang lain. So kalau kita nak alignkan dia dengan apa yang Allah kehendaki, dan kita balik pada ayat doa, kita selalu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita nak cari kejayaan dunia, dan kejayaan dunia apa yang kita ada ni untuk digunakan untuk mencapai insya-Allah kejayaan akhirat. Saya bukan ustaz, tapi saya dapati ini apa yang diajar oleh guru-guru saya. Matlamat kita mesti jelas apa yang kita nak design hidup kita ni. Rugi kalau kita tak design. Nombor 2, dalam matlamat ni juga kita mesti ada misi. Hidup ni bukan sekadar hanya pergi kerja, balik kerja, kecil, lahir, lepas tu membesar, jadi remaja, jadi dewasa, kahwin, beranak, belajar, apa semua, kahwin, beranak lagi. Itu hanyalah kerja, proses tu dalam perjalanan kita. Tapi mesti ada benda lebih besar yang Allah nak kita buat. Selain daripada, dan orang kata untuk beramal, betul, untuk beramal. Tapi kalau kita perasan dalam Islam, dia berbeza dengan beberapa agama lain, kita punya misi bukan hanya setakat amalan khusus yang kita buat, tapi dia banyak melibatkan amalan dengan orang lain. Contohnya korban, kan? Dia ada satu ibadah, korban tu ada satu ibadah yang melibatkan dia tak kita sembelih lembu, kita makan seekor semua kita seorang. Tak, dia adalah kita sembelih lembu, kita korbankan, kemudian kita gunakan dia untuk apa? Untuk memberi orang makan, diagih-agihkan. So dia menunjukkan amalan ataupun manfaat. Sebagaimana hadis Nabi SAW menyebut, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk ramai orang lain. So itu adalah yang kedua, kita mesti ada misi. Apakah misi hidup kita? Apakah erti? Saya suka apa yang disebut oleh Prof. Muhaya last week. Saya suka sangat sebab dia masuk dalam otak saya. Kalau katalah kita hidup tak bahagia, bermaksud kita tak cukup membahagiakan orang lain. Kalau kita tak gembira, maknanya kita tak cukup gembirakan orang lain. So misi hidup kita ni apa? Kalau kita bekerja, adakah kerja kita tu memberi kesan positif, inspirasi, impact kepada orang lain? Kalau tak, dan kita tidak banyak manfaat yang kita ada, kurang, dan lama-lama kita mungkin tak bernilai atau tidak diperlukan. Jadi hidup ni mesti ada misi. Dan nombor 3, of course, dalam M ni kita perlukan, bila kita nak ada misi, ada matlamat, nak capai apa yang kita nak capai tu adalah lebih mudah bila kita ada mentor. Kita boleh belajar daripada proses para Nabi, macam mana Allah menyampaikan mesej kepada mereka. Of course ada yang direct, tapi ada juga banyak juga melalui Jibril. Sort of seperti mentor dia ataupun coach dia as a perantara. So dalam hidup kita ni kita perlu ada mentor dalam setiap bidang yang perkara yang kita nak capai. Kita nak belajar agama, bila perlu ada mentor. Nak belajar mengaji, bagus, perlu ada mentor. Nak belajar buat solat, perlu ada mentor. So dalam hidup ni perlu ada mentor, perlu ada guru. Dan kalau kita tak belajar dalam tempoh 3 hari, kita boleh jadi bodoh, especially ilmu agama. Cahaya akan hilang dalam diri kita. Yang kedua, tadi M, dalam benda magnet, M yang pertama tu, M ada 3 perkara tadi. Of course ada banyak lagi. Ni summary, masa saya tak banyak, dan masa anda pun tak banyak. A adalah attitude. Tadi M adalah 3 perkara tu. A adalah attitude. Apa yang akan menjadikan seseorang capai, menarik,
perkara-perkara yang dia nak ialah based on attitude dia, sikap dia. Kita akan berkawan dengan orang yang seperti mana kita portray kan. Kita akan dapat kita nak pergi matlamat say daripada KL, kita nak pergi Ipoh, kita akan berada selaluan dengan orang lain yang sama yang nak pergi ke Ipoh. So attitude ni akan menarik, sikap kita ni akan menarik jenis apa, jenis macam mana orang keliling akan tarik matlamat kita, mendekati kita atau kita mendekati dia. So sikap memainkan peranan yang sangat penting dalam mana-mana organisasi, dalam mana-mana bisnes, dalam mana-mana rumah. Sikap seorang suami, sikap seorang isteri, sikap seorang anak, sikap seorang ibu bapa, dia ada sikap, dia ada programming yang betul dan tepat yang kita kena pasti. Dan untuk kita nak jadi, set example, kita nak menjadi pemain coach, nak jadi pemain squash terbaik di dunia, kita perlu ada sikap pemenang, sikap orang yang menang yang boleh develop, ready untuk jadi pemain squash terbaik kat dunia. So sikap ni sangat penting. Nak jadi orang yang berjaya, say dalam bisnes, kita perlu ada sikap orang yang berjaya dalam bisnes. So banyak benda yang saya buat over the years, saya adalah kaji tentang sikap manusia, sikap, psikologi, cara berfikir, emosi, cara tindakan mereka yang berjaya dalam mana-mana bidang yang saya nak kuasai. Dan saya dapati bila saya kuasai atau fahami sikap-sikap mereka, dan bila saya ubah diri saya mendekati sikap macam tu, insyaAllah saya dapati lama-lama apa yang saya nak tu lebih mudahlah capai. So kalau kita nak jadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang soleha, kita perlu tiru sikap mereka yang soleh dan soleha. Jadi kita perlu berkawan atau berada dalam circle seperti mereka. So itu adalah A. So M tadi ada saya dah sebut, A daripada Magnat A adalah attitude. G, banyak orang kata aku nak capai sesuatu tapi dia tak nak G. G ni adalah gigih. Walaupun kita ada ilmu, kita ada cara, strategi, shortcut nak capai sesuatu. Macam saya mengajar, alhamdulillah anak didik saya bukan kalau biasa orang boleh dapat 24,000 setahun, alhamdulillah anak didik saya boleh dapat 24,000 sebulan, 24,000 seminggu. Ada yang boleh buat sampai 240,000 sebulan, ada yang boleh buat 2.4 juta sebulan. So ini adalah bukan, dia berlaku bukan dah ada ilmu, dah ada strategi, dah cukup. Gigih, G, kegigihan. Okay, bukanlah mana kita dah tahu sesuatu kita tak payah buat, kita perlu gigih buat. Okay, gigih tu dahsyat, gigih tu bersungguh-sungguh. You know, walaupun kita dah tahu, bayangkan ramai orang gigih bekerja, tapi dia gigih berniaga, tapi dia tak ada ilmu dan mendapat hasil yang salah atau tak dapat hasil yang dia nak. Bayangkan kalau dia gigih dengan ada ilmu, bayangkan dia gigih dengan ada strategi yang betul. So gigih ni adalah faktor penting. Anda tanya sesiapa saja yang berjaya dalam mana-mana bidang, kegigihan penting. Walaupun Rasulullah SAW yang dijamin syurga sekalipun, okay, tapi dia tetap gigih. Amalan dia, apa yang dia buat, solat tahajud setiap malam, dia buat solat sunat, contoh yang ditunjukkan, you know, kita tak boleh dapat 100%. Mudah-mudahan kita bergerak ke arah tu, insyaAllah. Gigih dalam melakukan sesuatu tindakan. Dan itu M, A, G, Mac, N-A-T. So N adalah nekat. Orang yang berjaya saya lihat mereka ni nekat. Maksudnya dia, that's it, nekat macam mana? Nekat lah, nekat. Dia, bila dia buat keputusan nak buat satu benda tu, dia nekat buat sampai habis. Tu nekat. Regardless, bila dia start nak, macam siapa yang ITN MKK baru ni, saya sebut, dia jangan berhenti, upgrade dan fokus dan capai matlamat dia, nekat. You know, kadang-kadang dalam hidup ni, benda yang kita nak tu lah memang yang susah. That's why lah Tuhan uji. Kita nak capai sesuatu level yang berbeza, nak sampai matlamat. Matlamat tak worth it, tuan-tuan. Kalau matlamat tu lah benda yang kita dah biasa capai, itu bukan matlamat. Matlamat adalah benda yang kita tak pernah capai, atau benda yang susah nak capai. So benda tu adalah banyak halangan, mental block akan berlaku. So nak capai tu kita nekat nak capai. So ini tak senang. Okay, kita kena make that decision, buat keputusan dan nekat untuk proceed. So nekat to achieve something. Kita mesti nekat, no turning back, no U-turn. Kita buat something, buat sampai habis. Push diri kita. Okay, kita hanya akan dapat benda yang kita hanya akan dapat benda yang bernilai kalau kita buat sesuatu yang worth it untuk dikorbankan, yang bernilai kita korbankan. So kita kena nekat. Kejayaan bukan nak tengok siapa yang berjaya, macam mana boleh saya dari saya capai berapa ratus ribu sebulan, bisnes apa semua, asalnya tak ada apa-apa. Sebab bila dia berada pada state yang dia nekat, nak belajar,
dan dia nekat nak capai. Nekat nak capai, insya-Allah Allah bantu. Okay. So, selain daripada nekat and another thing adalah yang penting adalah niat. Sangat penting untuk jaga niat. Sangat penting untuk jaga apakah kita punya intention. So, cuba perbaiki niat kita dengan niat katalah nak kaya, nak banyak duit, bukan hanya untuk kita, tapi dengan niat nak bantu seramai mungkin orang lain, insya-Allah. Okay. So itulah nekat dan niat. Dan next adalah magnet. MAGN dah. Sekarang adalah E. E adalah ilmu. Saya selalu sebut ilmu, ELMU, bukan I. Ada sebab. Siapa yang attend kelas saya dia akan tahu. Sebab saya mengajar tentang ilmu memahami emosi kita, ilmu menguasai emosi kita. Sebab banyak menjadi penghalang kita. Kita ni ada matlamat, ada sikap yang betul, gigih, nekat, tapi kita tak ada ilmu. Ilmu tak ada, ilmu pun tak ada. Banyak kali kita nak capai sesuatu, tak tahu macam mana, dan hati kita ni was-was. Example, ego kita, duit tak banyak tapi tak nak belajar, contoh, itu penghalang kejayaan kita. Skeptical, itu penghalang kejayaan kita. Sedangkan kita pun tak capai apa banyak sangat, tapi kita tak ada ilmu, tak ada knowledge tentang I, macam mana nak capai, E, kenapa nak capai. Okey, dan last kali adalah T, untuk magnet kekayaan kejayaan. T adalah tindakan yang luar biasa. Itu yang pertama. Saya selalu sebut tindakan mesti luar biasa. Nak capai perkara yang kita tak pernah capai, kita mesti sanggup buat benda yang kita tak pernah buat. Gila, benda ni gila. Gila maksud saya gila, kita mesti gila-gila nak capai. Sebab tu nak capai berjaya dalam bisnes, boleh kira bukan ramai, kan? Kalau anda pernah attend kelas saya MKK ke apa, anda lihat orang yang capai income berapa puluh ribu, ratus ribu sebulan, juta sebulan, mereka adalah orang biasa, tapi tindakan dia luar biasa. Tindakan, nampak mereka biasa, ada yang keding, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang ada kaki, ada yang tak ada kaki. It's not about badan you. It's about, bukan tentang berapa banyak you belajar, berapa tinggi you belajar, berapa power badan you, berapa bijak you, berapa pandai you membaca. Tak. Saya lihat dalam bisnes, bila saya coach ramai orang, alhamdulillah, selain daripada saya menunjukkan contoh dengan bisnes saya sendiri, saya dapati mereka ni adalah orang yang sanggup bertindak luar biasa. Orang lain bangun pagi lambat, dia bangun pagi awal. Dia hubungan dengan Tuhan pun agak luar biasa. Satu datang yang kedua adalah takwa. Hubungan dengan Tuhan sangat luar biasa. Supaya dia tahu dia buat sesuatu tu akan dapat mudah-mudahan redha Allah. Tak kisah apa pun yang dia buat, dapat redha Allah. Bila dapat redha Allah, insya-Allah lebih mudah dapat redha, dapat mudah result yang dia nak capai. Tindakan luar biasa, takwa, dan orang yang berjaya saya lihat, orang berjaya yang bertakwa saya lihat, mereka adalah orang yang bertawakal yang tinggi. Masa nak buat lagi dia dah serah dan baru dia buat. Supaya dia dapat bantuan Allah, dapat pimpinan Allah, mudah-mudahan insya-Allah. Okey. So itu adalah magnet pagi ni. Kalau siapa yang tak tengok habis lagi kan, tengok balik, boleh rewind. Saya baru lepas MKK, just nak mention 2 hari ni saya recover voice, spend time dengan family. InsyaAllah besok saya ada sesi dengan ada sesi coaching dengan grup kecil. Kemudian InsyaAllah hari Jumaat jangan lupa Hijrah Usahawan di TV, Al-Hijrah jam 11.30 pagi. Itu adalah rakaman daripada program sebelum ni, dan live, siri ketiga live seminar. Saya akan jumpa dengan anda di Hijrah Usahawan pada hari Sabtu. Saya akan bercakap kali ini dengan topik sangat penting. Saya akan bercakap tentang bagaimana pemilihan produk dan perkhidmatan, macam mana nak pasarkan produk tu. So bagi anda yang berkesempatan, sesi ni free, dan dia mungkin adalah Hijrah Usahawan live seminar saya yang terakhir. Dia sebabkan faktor masa saya tak boleh nak jamin saya ada masa nak commit untuk next session. Bagi anda yang akan hadir, dia adalah di SACC Convention Center. Shah Alam, hadir, sebab saya boleh beri anda satu kepastian yang anda akan nampak dengan pantas. Anda spend time 3 jam, anda akan nampak macam mana benda yang anda tak belajar 30 tahun lepas, macam mana nak bina bisnes anda dengan pantas, insyaAllah. Sesi ni free. Anda hanya perlu daftar di hijrahusahawan.com. Okay. Dan eventually yang daftar ni sebenarnya kita dah lebih limit. Okay. Tapi saya cadangkan anda cuba. Kalau dia masih buka atau mana ada chance, insyaAllah it's free. Kena daftar. Anda akan dapat tiket untuk hadir nanti. Dan of course saya ada hadiah untuk anda. Saya akan bagi anda special buku. Saya tak tahu yang mana, tapi saya akan bagi anda buku saya as a gift daripada saya bila anda hadir paling awal nanti, insyaAllah pada hari Sabtu. Okay, so ada 5 benda tadi, magnet. Okay,
Mudah-mudahan dia jadi panduan pada anda. Kalau anda rasa apa yang anda belajar pagi ni sedikit ni adalah bermanfaat, semuanya atas kehendak Allah SWT menggerakkan saya, dan juga share dengan orang lain. Share dengan orang lain. Dalam hidup ni, seberapa ramai orang kita boleh bagi manfaat, itu sangat penting. Jangan sibuk hal orang. Banyak benda yang berlaku keliling kita tak ada kena-mena dengan kita. Orang lain buat apa, capai tak capai, sebenarnya tak ada kaitan dengan kita. Kita boleh belajar melihat daripada keadaan orang lain, tapi kita tak perlu kepo dan sibuk hal orang lain. Sebab at the end of the day, kalau benda tu tak ada kena-mena dengan kita, it's not our problem. Kita boleh belajar daripada keadaan orang lain. So apa saja berlaku, tidak saya lihat setengah orang suka sibuk cari berita hal orang, sibuk hal orang, cari nak tahu hal orang, yang tak ada kena-mena pun dalam hidup kita. If something that you terbaca, benda tu betul atau salah pun kita tak tahu. Okay, so jangan campur. So kita lebih baik belajar untuk memperbaiki diri kita. Tu apa yang guru saya pesan lah. Kalau rasa bagus guna, tak bagus tak apa, campakkan je. Dan jangan percaya apa saya cakap. Okay, tak penting, yang penting buat. Cuba dulu. Daripada situ mudah-mudahan dia perbaiki hidup kita, insya-Allah. Dan apa saja yang saya kongsikan mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pahala amal jariah buat kedua ibu bapa saya, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Doakan suara saya recover. Dan insya-Allah next IMKK in 2 weeks time, next week saya akan berada di Borneo, Sabah untuk Marketing Mastery, Millennial Marketing Mastery. Kepakaran saya sebenarnya dalam bab marketing strategi. That's why kenapa selain daripada psikologi yang betul, saya mengajar strategi marketing yang betul based on business advertising agency yang saya run, dan pengalaman saya run projek daripada dulu sampai sekarang. So saya ajar anak didik saya supaya macam mana nak dapat result kewangan dengan cepat dalam business and marketing. That's why orang boleh capai result yang dahsyat bila dia guna knowledge. Sebab kita guna knowledge yang terbaru dan latest teknologi saja. Dan so MMM Borneo Sabah minggu depan saya ada titanium inner circle meeting. Bulan depan saya ada ini bukan tiap hari, saya ada masa sikit saya akan buat. Saya ada MMM Marketing Mastery di KL, di Shah Alam, untuk orang yang daripada Semenanjung atau mana-mana pun nak attend. Especially siapa yang berniaga. Kalau anda nak lihat bisnes, yang tak berniaga pun boleh attend. Tapi especially bagi yang berniaga, sebab anda mungkin dah lama start 20 tahun tak dapat first million, tak capai, something is not right with you. So with your strategy. So kita jumpa dalam MMM, insya-Allah. Dan bagi siapa yang miss IMKK baru ni, anda boleh pergi check dekat azizanosman.com for the next IMKK. Apa saja yang saya suruh beritahu anda ni adalah knowledge, result, strategi, value yang kita provide untuk bantu dan support siapa yang nak perbaiki hidup dia. Siapa yang tak nak, teruskan apa yang anda buat. Saya doakan anda dapat apa yang anda nak, insya-Allah. Tapi bagi siapa yang nakkan bagi saya shortcut, belajar kesilapan orang lain dan metod kejayaan orang lain, itulah shortcut bagi saya. Itu apa yang at least yang diajar oleh guru-guru saya, insya-Allah. So kita jumpa nanti insya-Allah di Facebook atau di mana-mana program kita, atau di program Hijab Usahawan Free nanti Sabtu. Saya doakan anda diberkati Allah SWT, kaya dan menjaya dunia akhirat, insya-Allah. Itu saja. Kalau apa yang saya kongsikan yang bermanfaat, tolong bantu saya untuk sampaikan, spread, share dengan ramai orang lain. Kita tak boleh paksa seekor kuda minum air. Kita boleh bawa dia pergi tepi air. Kalau dia tak nak minum, tak ada siapa boleh paksa. So perubahan tu bukan boleh dipaksa. Dia bukan, Allah pun sebut manjada wajada, siapa buat dia dapat. Alright. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Zulhijjah ni banyakkan baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baca sebanyak mungkin. Dia kata baca 3,000 sekali sehari, 30,000 sehari. Suka hati lah, jangan baca sebanyak mungkin. Alright, itu saja. Assalamualaikum.